mencapai imuniti kelompok. Baik. Ya, memang suatu peringkat yang agak sukar untuk kita depani PKP semula di mana kita telah pun masuk kali ke berapa? Tiga rasanya. Tiga kali ber-PKP tetapi macam tidak ada kesudahan untuk rakyat Malaysia. Apakah sebabnya kes-kes semakin meningkat? Adakah disebabkan oleh varian baru? Adakah disebabkan oleh kealpaan kita semata-mata? Kita bincangkan bersama dengan tetamu kita di studio. Betul. Jadi saya nak perkenalkan yang pertama sekali kita bawakan Dr. Siti Nur binti Mat, Ketua Penolong Pengarakanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita ada Cik Hasnainin Hassan, Pegawai Kesihatan Persekitaran Bahagian Perkembangan Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Siti, kita mulakan dengan bertanya kepada pihak KKM tentang apakah usaha yang kita sedang lihat ini daripada KKM dalam mencegah dan mengawal penularan COVID-19. Kita tahu ada beberapa usaha yang sedang dijalankan serentak, tapi mungkin doktor boleh tambah kepada usaha-usaha ini. Silakan. Baik. Terima kasih Terence, Hani. Okey, sekarang ni macam kita tahulah peningkatan kes ni bukan berlaku di Malaysia saja, malah di seluruh dunia kan. Dan setakat ni macam kes baru semalam pun kita dah dapat sampai 3,744 kes, menjadikan kes di Malaysia saja pun dah ada sampai 400,000 lebih ya. Dan untuk aktiviti-aktiviti ini sebenarnya kita dah lakukan daripada awal tahun dahulu. Maksudnya daripada kes pertama di Malaysia COVID-19 masuk di Malaysia pun kita dah lakukan aktiviti pencegahan ini. Antaranya adalah penubuhan ataupun mengaktifkan bilik gerakan CPRC itu. Jadi bilik CPRC itu tak pernah tutup sampai sekarang. Jadi bilik CPRC ini adalah satu penting adalah untuk kita untuk apa-apa aktiviti berkenaan COVID. Jadi kita akan memantau dari segi itulah. Dan selain itu semua-semua kes yang positif yang kita identify, jadi kita akan ambil tindakan untuk kaedah kawalan dan pencegahan. Dan bagi kes yang close contact ataupun kontak rapat yang kena pasti, kita akan memberi pakaian gelang dan pemerintahan pengawasan. Basically adalah untuk mengawal mereka daripada keluar atau bercampur dengan komuniti bagi mengelakkan jangkitan. Jadi itu salah satunya. Selain daripada itu, sekarang ni kita dengar varian-varian banyak masuk kan. Jadi kita menambahkan kapasiti macam makmal untuk membuat penyelidikan lebih mendalam. Macam dulu makmal tu kita lebih test positif atau negatif, kita test sajalah. Tapi sekarang ni kita lebih menekankan varian itu sendiri, apa lebih pada spesifik. Maksudnya kita pun nak tahu di Malaysia apakah varian yang ada di kawasan di komuniti di dalam Malaysia juga. Doktor, varian-varian ni daripada negara-negara luar seperti Afrika Selatan dan juga UK dan sebagainya. Jika pintu sempadan kita tutup, bagaimana varian ini boleh masuk ke dalam Malaysia? So, yang ni berlaku seperti yang kita tahu sebelum ni, kita masih membuka pintu kan. Jadi pintu masuk ini memang dah dibuka. Jadi maksudnya ada sampai, tapi mungkin kita tak aware. That's why kita masih mencarilah. Jadi mengenal pasti adakah varian-varian sebelum ni yang telah masuk berada di Malaysia. Dan setakat ni kita dah melakukan varian test ni, kita panggil genomic surveillance, lebih pada 400 kes positif di Malaysia, dan kita identify beberapa kes macam varian daripada UK, varian daripada South Africa, memang dah ada di Malaysia. Jadi dan baru-baru ni kita pun dah dapat tahu yang ada satu varian daripada India itu sendiri kan. Jadi daripada bila kita dapat tahu je ada kemasukan macam tu, jadi kita terus stop tutup border. Yang baru ni 28 hari bulan baru ni kita stop tutup border untuk warga negara daripada India. Dan juga selain daripada itu, bila yang datang daripada kawasan yang berisiko tinggi pun kita panjangkan tempoh kuarantin. Kuarantin itu sendiri bagi mengelakkan jangkitan berlaku di komuniti. Okey, bila kita takut kebimbangan seperti ini berlaku, kerana itulah kita perlu patuh SOP. Betul. Dan apabila tidak patuh, ramai pula yang marah bila kena compound. Jadi kita nak tanya pada Encik Hasnain sendiri, adakah compound yang dikeluarkan membantu sebenarnya dalam penurunan salah laku SOP ni? Okey, terima kasih ni Darren.
So kalau kita tengok compound ni adalah merupakan tindakan awal prosedur perundangan. Okey, sebab kita ada selain daripada compound, kita ada pendakwaan di mahkamah. So kalau pendakwaan di mahkamah tu kita makan masa yang lebih lama. Andai kata orang yang kita bawa ke mahkamah tak mengaku salah, dia berhak mendapat lawyer untuk mempertahankan kes dia. So kalau kita tengok apabila kita mengeluarkan compound, apabila compound dikeluarkan, so kita dapat membantu dalam kita nak memastikan semua masyarakat mematuhi SOP yang kita tetapkan, sebab kita ada banyak langkah. Let's say macam contoh pendidikan kesihatan. Kita tengok kat TV pun selalu bagi pesanan. Even kita punya ketua pengarah sendiri pun selalu pesanan kalau tak ada apa yang penting, duduk kat rumah. So kita tengok walaupun langkah tu dah banyak kita buat pendedahan, pendidikan, tapi benda ni masih berlaku. So dengan adanya compound, ada compound macam saya beritahu tadi, langkah lain selain pada yang tu, so kita dapat melihat berlakunya kepatuhan lah. Walaupun orang kata tak 100%, mungkin pengurangan lah. Sebab saya kongsi sedikit daripada segi data kalau kita tengok di peringkat awal tu, daripada segi pematuhan pada SOP tu orang kata kurang, di mana nilai bilangan compound yang dikeluarkan tu amat tinggi. So dengan adanya ordinan darurat yang meminda denda-denda yang sepatutnya tu, terdapat pengurangan kepada kesalahan yang melanggar SOP. Walaupun kalau kita lihat kepada mereka yang di compound ini, ada golongan yang seolah-olah mampu bayar. Jadi dia langgar je. Dia mampu bayar. Jadi seolah-olah tidak ada tindakan yang sama ataupun sama rata. Rakyat yang mungkin berpendapatan dalam kategori B40 mungkin rasa terkesan apabila di compound 10,000, tapi untuk golongan-golongan T20 tertentu, mereka boleh saja membayar compound ini. Jadi bagaimana di situ? Adakah kita harus lihat pendekatan berbeza untuk golongan tertentu? Daripada segi pendekatan yang Kementerian Kesihatan adakan dengan pengesyuran daripada Kementerian Undang-Undang, daripada segi compound tu, kalau kita tengok apabila kesalahan tu kita dapati kesalahan berulang, apabila kesalahan yang berlaku tu merupakan kesalahan berulang, tiada sebarang pengurangan compound yang dibenarkan. Yang tu yang pertama. Yang ni pindaan setelah ordinan darurat. Bila ordinan darurat, kalau kita tengok peringkat yang sebelum pada ni, di bawah Seksyen 25 Akta 342 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, nilai compound adalah 1,000. Nilai compound adalah 1,000, dan setelah pindaan dibuat, nilai compound telah dinaikkan daripada 1,000 tu kepada 10,000 maksimum untuk kesalahan individu. Yang tu kesalahan individu. Bagi kesalahan yang melibatkan syarikat ataupun pertubuhan perbadanan, sebelum pada ni tak ada. So dengan pindaan ni ditetapkan, diwartakan kesalahan yang melibatkan perbadanan ataupun syarikat ni tak lebih daripada 50,000. Yang tu yang pertamalah yang pihak kerajaan ambil. Sebab kita nak berbendung macam Tuan Dia dah beritahu tadi lah. Dan satu lagi yang Kementerian Kesihatan laksanakan daripada segi pengurangan compound. Untuk pengurangan compound ni, yang kalau kita tengok yang golongan-golongan tertentu, contohnya B40, orang Kuala Lumpaya, dan juga kalau kita tengok pelajar sekolah bawah 18 ataupun pelajar universiti sepenuh masa, kita ada pengurangan. Selain daripada pengurangan yang diberikan, terdapat permohonan apabila orang yang kena compound tadi memohon untuk mengurangkan compound boleh dikurangkan. So secara basicnya pengurangan compound yang diberikan
sebanyak 50% daripada keadaan biasa untuk golongan-golongan 3 golongan yang saya bagi tahu tadi. B40, OKU dan juga student. Walaupun wujud pengurangan ini tidak bermaksud anda boleh ambil sambil lewa SOP itu. Dan untuk golongan berulang, tiada pengurangan. Tiada pengurangan. Okey. Baik, dalam masa yang sama juga kita memang menggunakan istilah yang cukup lamalah, norma baharu, ada sebut normal baharu. Tak kira apa pun istilahnya, ini merupakan satu pembaharuan yang kita perlu lakukan sejak pertama kali kita terkena pandemik COVID-19 ini. Adakah sebenarnya norma baru ini membantu sebenarnya untuk pengurangan kes yang berlaku saban hari? Ya, betul. Okey, itulah seperti yang Ani cakap tadi, norma baru sebenarnya dah lama kita gunakan. Tak tahu dah baru ke tak lagi kan. Norma baru sebenarnya bila tanya pun semua orang tahu apa itu norma baru kan. Jadi sebenarnya norma baru tu memang membantu pun. Sebenarnya kita tak pernah tukar pun istilah norma baru tu. Kalau kata 3W 3C itulah dia norma baru kan. Tapi kita tengok dari segi cara penggunaan dia. Contohnya macam kita kata pemakaian mask. Okey, memang kalau kita keluar je daripada tempat ni ataupun pergi ke shopping kompleks ke mana, semua orang pakai mask, betul? Tapi macam mana cara pemakaian? Ada setengah tu pakai bawah hidung, ada setengah dekat dagu, ada setengah kepala pun ada. Buka tutup. Ada. Sangkut ke atas buat cakap. Kan, jadi buka tutup. Maksudnya kenapa pakai mask tu? Jadi adakah dia faham pakai mask tu adalah untuk menghindar kita penyakit kan? Jadi bila adakah pakai tu sekadar untuk untuk patuh boleh masuk tempat tu saja. Jadi that's why tak sampai orang kata dia punya amalan norma baru tu. Walaupun kita suruh pakai adalah untuk mencegah jangkitan, tapi bila kita tak ikut cara tu tu yang terjadinya jangkitan tersebutlah. Macam kata cuci tangan, memang semua orang pun dah pandai cuci tangan, hand sanitizer pun dulu tak ada stok, sekarang dah banyak stok. Tapi kadang tu kena selalu ingatkan. Kan kita manusia sekarang ni memang kita dah suruh buat, tapi kadang bukan tak buat, bukan tak ni, tapi terlupa. Jadi benda-benda ni selalu kena ingatkan. Inilah peranan KKM yang selalu kita buah-buahkan, health education yang kita selalu kena didik masyarakat. Walaupun kata benda ni dah lama, tapi kita selalu kena ingatkan. Bukan tu saja, dari segi penyimpanan, pembuangan tu pun kita kena tahu juga. Ada setengah orang, okeylah, kita faham bila makan kita buka kita punya pelitup separuh muka, tapi ada yang saya tengok kan letak kat lengan. Takut hilang, letak kat lengan macam-macam cerita. Tapi kita kena tahu dan cakna juga tentang perkara yang seperti itu. Anda nampak kecil, tapi tindakan itu sebenarnya boleh memberi impak yang besar. Dan dalam masa yang sama, doktor, adakah wabak ini sebenarnya sedang bermutasi ataupun masyarakat yang sebenarnya yang semakin alpa? Okey, seperti yang kita cakap tadi, mutasi pun salah satu faktor jugalah kan. Kenapa kes-kes cepat merebaknya. Dan alpa ni sebenarnya sekarang ni kita lebih kepada menyebut kepada pandemic fatigue ataupun kelesuan pandemik. Iaitu salah satu fenomena di mana kelesuan dari segi mental, fizikal seseorang itu menghadapi pandemik penyakit, di mana kalau kita ingat, kita lihat sekarang mungkin kita dah hampir 16 bulan atau 16 bulan lah kita menghadapi COVID-19 ni, yang mana kita tak nampak mana pengakhiran dia, mana hala tuju dia, tak nampak kan. Kita rasa awal tahun baru ni dah macam turun dah kes, tapi tiba-tiba awal bulan 4 ni kes mencadak naik. Jadi kita pun dah rasa macam dimotivasi jadi untuk mengikut SOP. Jadi sebab itulah kita semakin jadi alpa untuk mengikut SOP tersebutlah kan. Jadi salah satu sebab tu jugalah. Dan juga kita merasakan SOP ni sebenarnya adalah salah satu macam syarat je untuk melakukan aktiviti. Contohnya kalau kita nak mengadakan birthday party ke apa, okey, kita ikut SOP, contohnya pakai mask, that's it. Tapi sebenarnya bila pakai mask tu adalah untuk mengurangkan jangkitan, tapi bila dah pakai mask sebagai hanya untuk mengikut syarat, kata boleh buat aktiviti tu, itulah terjadinya peningkatan wabak. Ambil gambar buka mask, lepas tu duduk dekat-dekat. Jadi tak ada sampai pada tahap tu. Maksudnya orang tu ambil SOP tu sebagai salah satu syarat saja untuk melepaskan inilah untuk buat satu aktiviti, bukan sebagai untuk mengawal jangkitan tu sendiri.
Jadi pandemik fatigue ini memang sesuatu yang bukan saja ada di Malaysia tapi di seluruh dunia. Jadi satu fenomena yang perlu kita fikirkan bersama. Kita ingin keluar daripada belenggu COVID-19 ni, tapi kita perlu keluar dengan cara yang betul. Setakat ni kita ada berbagai program dan juga SOP. Tapi bercakap tentang penguatkuasaan undang-undang, perlukah kita melakukan lebih banyak lagi penguatkuasaan ataupun menambah undang-undang kepada yang sedia ada untuk membantu rakyat mematuhi SOP? Okay. So kalau kita tengok daripada segi kita nak pastikan rakyat lebih mematuhi pada SOP yang telah ditetapkan. Okey, kalau daripada segi peruntukan undang-undang, kerajaan telah meminda melalui ordinan darurat yang saya bagi tahu daripada segi denda kompaun tadi telah dinaikkan. Okey. Selain daripada itu, pihak Kementerian Kesihatan dengan sarana atau perbincangan dengan MKN, sekarang ni kita, kalau kita tengok akta 342 ataupun akta penyakit berjangkit tadi, penguatkuasa yang menjalankan penguatkuasa adalah daripada Kementerian Kesihatan. Okey, bagi kita nak memperluaskan lagi penguatkuasaan, kuasa diturunkan kepada PDRM. Okey, sebab itulah kalau Darren dan juga Dora tengok sekatan jalan raya pun polis keluarkan kompaun, lintas sempadan apa semua. Dan juga selain pada polis, kuasa untuk mengkompaun telah diturunkan juga kepada pegawai daripada MITI, okey, pegawai daripada KPDHCP, Jabatan Immigration, dan juga yang terbaru kepada pihak berkuasa tempatan. Contohnya Majlis Perbandaran, Majlis Daerah, Dewan Bandaraya. Okey. So kalau kita tengok yang bazar-bazar Ramadan sekarang, bazar-bazar Ramadan, Aidilfitri yang jual makanan-makanan, okey, kita lebih mempergiatkan dengan kuasa-kuasa yang diturunkan oleh yang saya bagi tahu pihak berkuasa ketempatan tadi. Sebab kita nak tingkatkan lagi penguatkuasaan kita. So kuasa itu diturunkan lagi kepada pegawai-pegawai agensi penguatkuasa lain. Yang itu yang kita laksanakan sekarang. Lebih ramai lagi pegawai penguatkuasaan, tetapi dalam masa yang sama memerlukan kerjasama juga dalam kalangan masyarakat. Kesedaran masyarakat. Jadi apa pesanan saranan yang disampaikan kepada keseluruhan rakyat Malaysia untuk mereka mengambil tanggungjawab, dan kalau sekiranya ada yang tidak mematuhi SOP, jangan berdiam diri saja, mungkin boleh laporkan. Bagaimana katanya caranya tu? Okey, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, masyarakat patut tahu yang agensi yang orang kata terlibat dengan penguatkuasaan sekarang, yang bawa akta ni, polis. Okey, selain pada itu yang saya beritahu MITI, KPDHCP, majlis, okey, boleh laporkan terus kepada agensi yang terlibat, selain daripada Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan, masyarakat kalau dapati ada berlakunya pelanggaran SOP, boleh laporkan terus kepada pejabat kesihatan yang berdekatan, ataupun boleh kontak pihak yang Dr. Siti beritahu tadi, CPRC. Okey, CPRC kita memang kaki tangan kita bertugas untuk menerima sebarang pertanyaan ataupun sebarang aduan-aduan yang berkaitan dengan SOP ataupun pertanyaan berkaitan dengan COVID ni. So macam kita punya CPRC, kita punya kontak nombor CPRC 03 888 10200, okey, ataupun 03 888 10600. Okey, boleh call terus. Sebab memang di CPRC Kementerian Kesihatan tugaskan kaki tangan tertentu untuk menerima sebarang aduan ataupun persoalan yang berkaitan dengan jangkitan COVID itu sendiri, ataupun berkaitan dengan SOP, ataupun berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan pelanggaran yang berlaku. Baik, Dr. Siti, mungkin pesanan terakhir kepada para penonton Sahab Pagi Malaysia. Kita bergantung harap pada vaksin, kita bergantung harap pada SOP untuk membantu mengekang virus ini. Mungkin ada yang risau tentang varian dan sebagainya. Boleh doktor rumuskan satu take home message kepada mereka yang bakal berdepan dengan PKP hari ini dan esok? So, seperti yang dimaklumkan, memang KKM telah melakukan banyak kawalan, pencegahan, semua aktiviti sebenarnya untuk membantu untuk mengekang penularan penyakit ini, dan sebenarnya kita pun nak menstopkan
COVID-19 ni jugalah kan. Jadi kita akan berusaha berterusan dengan segala sumber yang ada untuk menghentikan jangkitan wabak ini. Namun dia haruslah daripada kerjasama semua pihak dan semua lapisan, bukan KKM sahaja ya. Dan kita sentiasa ingatlah bahawa COVID-19 ni dia tak pernah bercuti. Walaupun walaupun frontliners ni teringin nak bercuti kan, tapi COVID-19 ni tak pernah bercuti. Jadi sentiasalah patuhi SOP supaya kita dapat menyekat penularan penyakit COVID-19. Dan jika setiap rakyat kekalkan berdisiplin dan sentiasa patuhi SOP, insya-Allah kita pasti akan boleh memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, jangan lupa di bunyi kata kunci adalah untuk anda amalkan 3W dan elakkan 3S dan juga 3C. Okey, informasi ini sentiasa ada di laman Twitter Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda cakna sentiasa, dan kadang-kadang kita perlukan motivasi, peringatan. Biasalah manusia kan ada naik turunnya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua tetamu kita yang sudi hadir bersama dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita tidak dapat merentas negeri ke Terengganu, tetapi kita boleh bawakan bingkisan dari Terengganu. Ya, betul. Jadi kita bersama-sama terus dengan pelapornya Nur Azila Matsani untuk berkongsi tentang kita semula minyak masak menjelang musim perayaan. Jom terus terbang ke Terengganu.